Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat. So kita dah mula session pertama Isnin lepas. So saya kira saya mula dengan agak perlahan, tapi saya kira penting, mudah tetapi sangat penting. Kerana semua lessons kita selepas ini kita akan menggunakan HTML. Even coding pun kita coding, letter CSS, semuanya akan kembali kepada HTML. Jadi anda kena grasp HTML lesson tu dengan baiklah. Seperti biasa kalau ada apa ni, audio saya ada masalah ke, anda kena beritahu ya, dan interrupt saya je bila-bila masa anda nak bertanya. Saya nak mula petang ni dengan directly pergi kepada HTML document. Internet pejabat memang tak apa elok kebelakangan ini. Anda kena inform tu. Kejap. Okey. Saya directly tunjuk HTML document. Kita dah mula ni pada Isnin lepas bahawa apa sahaja yang kita nak display dalam web application kita, kita akan melalui HTML document. So HTML document ni dia ada structure dia, simple structure dia, start dengan HTML, last sekali tutup HTML. Saya sebut kita pakai tag HTML dan close HTML dia pada pair dia. Ada yang ada pair, mostly ada pair, ada juga yang tak ada pair dia. HTML pair dia, HTML pair dia, close HTML, head, kemudian kita ada dua subsection, head tutup head, kemudian kita body dan tutup body. Okay, so for time being untuk bahagian head ni hanya untuk title saja. Title pun dia tak keluar dalam paparan browser, dia keluar pada tag, pada tab. Pada browser tab tu dia akan keluar di situ kan. Yang akan keluar pada browser, pada display browser ialah apa yang ada dalam body. So dalam body ni kita akan tulis apa saja yang kita nak supaya display di browser kita, kita akan tulis di dalam bahagian body. Saya juga demonstrate yang ni, anda kena betul-betul faham konsep ni. It's very simple. Kan? Saya ada dua baris, ada satu ruang kosong. Kan? Saya save dia, saya run dahulu. So sekali lagi, bila anda lihat display tu, asalnya dua baris macam tu, dia akan jadi, walaupun ada space yang agak banyak tu, semuanya akan jadi satu baris. So kepada HTML, dia akan terjadi result yang kita kendaki, susunan yang kita kendaki, arrangement yang kita kendaki bergantung kepada HTML tag. Even saya kembali semula, saya tulis satu baris, tapi di antaranya ada BR. BR ni new line. Saya save. Saya refresh semula. Walaupun tulis satu baris, tapi dengan adanya BR, dia akan jadi dua baris. Dua baris. Even saya tambah satu lagi BR, dia bergantung kepada
So kalau anda observe tu, bila saya tambah satu lagi PA, dia tambah satu space lagi, satu new line. Kan? Eh? So yang kita hendak di sini ialah anda appreciate dengan HTML tag, kan? HTML tag ni akan menentukan kita punya layout kita. Okey. Kita dah lihat sebelum ni beberapa tag. Saya sekadar refresh. H1 untuk header dengan yang besar ni kan. Lesson 200325 H1. Kemudian kita ada paragraph. So kalau anda observe, kan kita ada yang ada pair dia H1, majority ada pair kan. Yang tak ada pair ni BR contohnya. Okey. So, kita lihat hasil dia. Ini H1. Yang ni ada BR. Nama saya Ahmad Suki, paragraf. Okey, itu yang kita telah pelajari. Oh, kita ada satu lagi yang kita pelajari sebelum ni. Kita ada BR, kita ada HR, kan. Tapi yang agak besar juga yang kita belajar ialah list. Kita ada dua jenis list. Kalau saya mula dengan H3, hobi saya. Tutup H3. So kadang-kadang kalau guna editor ni kan, dia dah buat pada saya, bila saya buat H3, dia akan buat pair dia, close H3. Okey, saya nak pakai unordered list. Huruf kecil. Unordered list. Hobi saya membaca. Saya sebut sebelum untuk guna unordered list, mula dengan UL, last sekali tutup UL. Pada setiap item kita ada LI, tutup LI, buka LI, tutup LI. Okey, kita save. Oh, saya tak refresh dahulu. Okey, hobi saya membaca, mengembara, menulis dalam bentuk point form. UL unordered list tu bentuk point form, bullet. Kan? Kita ada option satu lagi, OL, ordered list. Save, refresh. Kan? Kalau kita guna ordered list, dia automatic. Dia guna numbering. So, bila kita guna ordered list, kita tak masukkan number kita sendiri ni, dia akan create pada kita. Jadi kalau kita nak tambah apa-apa, okey. Jadi number tu dia akan susun sendirilah kalau kita guna, kalau kita hard copy tulis number tu, dia tak akan susun. Dengan guna LI ni susun sendiri. Saya tambah tadi mendengar music. Okey. So, kalau ada soalan, anda tanya ya. Saya nak terus pada next lesson. Kalau tak ada,
Next lesson hyperlink. Hyperlink ni kita akan guna Ahref. Dia ada pair dia close A. Saya terus tunjuk dalam ni. Okey. So sebelum ni kalau anda perhatikan contohnya tag H1 atau tag OL. So dalam tag tu ini ada kod dia lah kan. Kalau H1 ada H1. Kalau OL ni ada OL saja dalam tag ni. Tapi kalau anda observe tag A anchor ni, tag A ni untuk hyperlink ni bila kita buat dia akan lompat ke somewhere else. So bila kita klik dia akan lompat ke somewhere else. So kalau anda observe ni dalam tag dia mula less than sampailah greater than, close kepada satu tag. So dia ada additional parameter. So additional parameter ni in terms of terminology kita panggil attributes. That's mean untuk dalam kalau kita nak sebut dalam bentuk terminologi, tag A ni ada attribute href. Dia panggil attribute href. Ni value kepada attribute. Dalam tag A ada attribute href. So dalam tag-tag lain sebenarnya ada attribute lagi. Cuma cakap ni tak penting sangat attribute dia. Cuma A perlu attribute href. Apa attribute href buat untuk A ni ialah untuk tag A ni, untuk tag anchor ni, ialah dia akan melompat. Saya sebut tujuan dia untuk buat hyperlink. Hyperlink ni bila kita klik dia lompat. Cuma dia nak lompat ke mana kita akan define dalam attribute href. Kita beritahu dia kalau itu akan lompat ke web page UUM. Okey, selepas tag A ni buka kepada tag A. Kemudian kita ada tutup pada tag A. Ni tutup tag A. Di tengah-tengah dia tu ada label, ada message. Message ni akan appear dalam page kita. Dalam web app kita, message yang di antara A dengan tutup A ni yang akan appear. Tapi dia appear dalam bentuk hyperlink. Hyperlink maksud dia clickable. Dia boleh diklik, kalau klik dia akan lompat ke HTTP. So jangan confuse lah. So yang di tengah ni ialah yang akan display. Ahref ni bila kita klik dia hyperlink dia akan lompat ke tempat yang kita kendaki. Saya save download. Tengok result. So saya sekarang ni oleh kerana selepas H1 ni lesson sekian saya ada Ahref. So pada Ahref ni dia akan display Universiti Utara Malaysia. Dan Universiti Utara Malaysia ni clickable, biasanya ditunjuk dengan warna biru macam ni lah. So bila kita klik dia lompat ke pada attribute Ahref lah kan. Dia lompat ke UUM, website UUM. Dan kita buka sebagainya lah. Okey, so saya nak anda cuba buat satu apa ni? Saya nak anda cuba buat hyperlink. Saya pauskan. Okey, so sekarang ni kita buat page yang baru. Instead of kita lompat kepada website yang dah ada, kita juga boleh lompat guna Ahref juga. Kita boleh lompat kepada page yang kita create sendiri. Kita so macam mana cara nak buat ialah kita kena buat satu page lagi. Dan page tu macam biasa index.html, extension dia .html.
Dan page yang kita buat tu for time being letak dalam folder yang sama dengan folder index.html. Kan? So bila nak lompat tu, sebelum ni ahref kita nama URL kan. Kali ni ahref kita ialah nama page kita yang kedua. Yang kita nak lompat pergi tu. Yang kita dah saya dah create satu file tu nama page2.html. So sekarang ni pada index file saya kata ahref kepada page2.html. Dah tidak alamat URL lah sebab kita nak lompat pada projek yang sama dengan kita tu kan. So kita boleh tukar label kita go to page2 kan. So jadi bila kita run nanti file kita display kita dia akan ada go to page 2. Kalau kita klik dia akan pergi pada page 2. Dan pada page 2 kalau anda observe saya ni ada page 2, saya juga buat yang return balik kepada page 1. Dia konsep dia sama saja ahref tadi. Jadi main page kita nama index.html. So saya return kepada main page kan. So dia boleh sekarang ni dia boleh pergi kepada page baru dan boleh undur semula atau boleh kembali semula ke main page kan. Okey, saya nak anda cuba buat exercise tu nah. Dia boleh pergi dan boleh kembali semula. Saya stopkan recording sekejap. Okay, so the next tag yang saya nak perkenalkan ialah untuk image. Macam mana nak masukkan image ke dalam web app anda. So nak masukkan image, semuanya mesti anda kena tahu apakah tag untuk dia. Tag untuk masukkan image ialah tag image. Set image ni dia ada attribute dia yang penting ialah source. Source ni nak menyatakan nama image anda. Dan tag image ni dia tak ada pair. Dia tak ada pair dia. Image. Okey. Attribute saya kata attribute source. Attribute source ni kita tulis nama image kita kan. Saya dah pertama anda kena ada image dahulu. Image tu anda letak dalam folder yang sama dengan projek anda. Untuk for time being macam tu dahulu, letak dalam folder yang sama dengan projek kita dan kalau boleh anda ringkaskan nama file image anda tu supaya tak silap lah. Saya dah ada letak nama dia Photosuki. Kalau guna Visual Studio Code ni bagusnya dia dah bagi type F tu dia dah bagi cadangan dah. Dia dah boleh kesan dah ada file tu dalam folder yang sama Photosuki. Jadi kita beritahu seolah-olah kalau kita baca dalam kita punya language, kita baca letakkan image tu ambil image Photosuki dalam folder yang sama photosuki.jpg. Okey, saya save, saya run. Okey, so bila anda letak foto anda atau letak apa-apa saja image, dia punya size ni dia ambil original size. Original size besar tu lah kan. Jadi kalau anda nak kecilkan dia ada attribute lain untuk control size dia. Control width misalnya anda tulis 60%, maksud dia 60% daripada original. Atau 50%. 50% daripada original. Okey, saya save. Tu 50%. Tadi dia dah kecilkan dia. Tapi dia buat proportion lah. Walaupun saya hanya tulis width dia 50%. Maksud dia punya height pun dia akan kurangkan 50% juga. Okey, saya nak cuba masukkan image.
Sekali lagi step dia, pertama anda cari satu image, pastikan nama extension dia tu. Kalau saya tu saya tahu nama extension saya .jpg sebab kita bila tulis tu nak tulis nama penuh dia. Pastikan anda tahu extension yang tepat. Anda ambil, download. Kalau perlu rename nama file dia supaya mudah ingat, anda rename, letak dalam folder yang sama dengan folder projek anda, folder index.html tadi atau folder yang sama dengan page2 tadi. Kemudian anda just masuk je tag image dengan attribute yang penting ialah source. Anda boleh control size dia dengan guna satu lagi attribute width. Okey, anda cuba. Okey, kita sambung lagi. Kembali pada skrin. Okey, sekarang ni saya nak pergi pada table pula. Macam mana nak display data dalam table. So untuk display data dalam table, kita akan guna tag table. Okey, table ni dia nampak complicated sedikit. Tapi again, kita biasanya dalam, especially dalam web app ni, kita akan banyak juga pakai table. Anda nak display result dia dalam table. So jadi anda kena observe dengan teliti juga, kena kuasai juga table. So table ni, satu kita create table. Kemudian kita kena create rule. Apa ni? Laju. Nak create rule guna tr. So jadi row pertama, row pula kita ada column pula, kan? Atau cell lah, saya selalu panggil cell. Dalam row tu ada column. Jadi table ni dia ada row dan ada column, kan? So saya buat tr dan cell pertama atau column pertama di dalam row pertama kita guna td. Td katalah nama. Itu baru sel pertama. Sel pertama TD, kemudian ada tutup TD. Yang ni anda kena buat juga sekejap lagi. Tutup TD. Sekejap dia automatik banyak sangat. Okey, untuk sel kedua saya nak isi dengan umur. Okey, sekarang ni saya ada dalam table saya ada satu row. Nak buat row tu mula dengan tr, tutup dengan tr, kan. Kemudian di dalamnya ialah kolom dia. Kolom pertama isi atau sel pertama isi nama, sel kedua isi umur. Okey. Itu siap row pertama. Saya nak buat row yang kedua, saya kena guna yang sama, pattern yang sama. Row yang kedua, saya nak mula isi nama dia Ahmad, umur dia 40 katalah. Row yang ketiga pula. Row yang ketiga untuk nama lain pula. Nama lain Asmah. Semua A. Umur 53. So kalau anda observe, kita ada table, kemudian ada row pertama apa isi dia. Row untuk setiap isi itu ada TD, tutup TD. Okey. Okey, saya display dulu. Okey, so saya ada table, nama, umur. Kemudian pada
row seterusnya Ahmad 40, Asmah 53. Kan border kita tak nampak, table kita tak nampak border. Kita boleh tambah attribute. Tambah attribute untuk border supaya visible, attribute border. Border equal to 1. Sorry. Okey, untuk table tu saya letak border nama. Border equal to 1. Save, saya refresh. So sekarang ni nampak border dia lah. Border equal to 2 lebih tebal. Okey, so saya nak anda cuba buat yang tu. Cuba buat table. Tutup sekejap. Selepas itu anda cuba buat satu table yang 2 rows, 3 columns. Okey, dah ada beberapa orang berjaya untuk jadikan 3 columns. So untuk jadikan columns tu, anda tahu bahawa nak tambah column tu ialah dengan tambah TD, tag TD, tag row. Untuk setiap row tu, kalau nak tambah column kena guna TD lah. Okey, dalam 1 minit lagi saya nak akhir ini. Ramai yang berjaya. Saya pun jadi tercepat hari ini. So okeylah, sebagai bonus kita mungkin habis awal sedikit hari ini. Sekejap ya, kita ada yang takhir selepas ini. Okey, yang tak hanyalah exercise. Saya nak anda buat satu table. Dalam table tu ada list dan ada pada satu kolom ada list. Pada kolom yang satu lagi ada ada image. Pada kolom tu pada kolom yang pertama kan, anda ada list dan pada list tu ada hyperlink. List tu satu ada list dan list tu ada hyperlink. Mana dia pada setiap item list tu ialah hyperlink. Hyperlink dia akan jump ke tempat lain. Okey, saya nak anda cuba buat yang tu. So sebagai idea pada anda ialah anda dalam TD tu anda letak. Kalau buat list tadi, buat list di dalam TD. Kalau satu list tu, kalau dalam
satu TD tu ada list yang panjang. Jadi semua list tu mesti di dalam TD tu nah. Jadi maksud dia kita buka TD tu, sebelum kita tutup tu, completekan dahulu list kita, barulah kita tutup TD tu. Dan dalam list pula ada hyperlink. So anda kena bermain dengan semua tu. The second column ada image. Saya rasa second column tu kurang kompleks sikit berbanding dengan the first column. Bergantung pada anda. Okay, it seems Aziatur has successful performed that exercise. So yang pentingnya anda menguasai tu lah. And all what we have learned today, you need to make sure you understand it clearly for each of the text, each of the items that you have learned, and how to put it in HTML format and structure. If possible, please put more than one image in one column. More than one image per cell. Kalau in my case sekarang ni, untuk the first cell ataupun the first column, the cell in the first column, I have to list so that the second column also I will have two images. Okay, so for the rest kita akan jumpa lagi next Monday.